Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita sambung lagi mudzakarah kitab kita, kitab At-Taqrirat As-Sadidah karangan guru kita yang mulia Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Jadi telah kita sampai pada perbahasan al-uyub al-musbitatu lil khiyar, aib-aib yang mensabitkan khiyar, iaitu pilihan kepada suami ataupun isteri ataupun wali untuk memfasakh, membatalkan nikah. Kita dah sampai pada muka surat 42. Kita baca: هذا العيب تارة يثبت الخيار لها وليها وللزوج وتارة لها فقط وتارة للزوج فقط. Aib-aib yang telah kita sebutkan ada kalanya sabit khiyar, iaitu pilihan untuk memfasahkan nikah. Tersabitnya khiyar itu untuk isteri, untuk wali dan juga untuk suami. Itu yang bahagian pertama. Bahagian kedua, wataratan laha faqat. Ada kala aib itu menyebabkan isteri sahaja yang boleh khiyar. Wataratan lizawji faqat. Ada kala aib itu menyebabkan suami sahaja yang boleh khiyar. Jadi kita ada 3 bahagian. Yang pertama, salah satu uyubin yasbutu bihal khiyaru lil wali walaha walizawji wahiyal jununu wal barasu wal judham. Yang pertama ialah 3 aib yang mensabitkan khiyar bagi pihak wali dan juga isteri dan juga suami. Apa 3 aib itu? Gila, sopat dan juga kusta. Gila, sopat dan juga kusta. Okey. Apa maksud dia? Maksudnya ialah kalau ada salah satu daripada penyakit ini, contoh gila pada isteri, maka suami boleh khiyar. Suami boleh khiyar. Kalau ada pada suami, maka isteri boleh khiyar. Kalau isteri setuju, dia kata aku tak ada masalah suami aku gila, tapi wali tak setuju, wali kata aku tak nak menantu gila, tak, wali juga ada pilihan untuk memfasahkan nikah. Jadi kat sini wali pun ada hak untuk memfasahkan nikah, sekalipun suami isteri itu dah setuju, masing-masing okey. Contohnya suami itu ada sakit sopak, isteri kata tak ada masalah, aku boleh hidup dengan suami yang ada sakit sopak. Tak, tapi wali bagi perempuan tu kata tak nak, aku tak nak menantu yang sopak, nanti cucu aku pun ada penyakit sopak, aku tak nak. Ketika itu wali boleh memfasahkan nikah, kena bawa kes jumpa hakim lah. Itu. Jadi 3 ni 3 aib ini, 3 golongan ada hak untuk khiyar. Wali pun ada hak untuk khiyar. Sebab wali pun malulah kalau menantu dia gila ataupun menantu dia ada sakit sopak ataupun juzam, kusta. Okay, kat bawah tu dia tulis walau kana al-aibu fihima ma'an fa yathbutu al-khiyaru lahumā li'anna al-insana la ya'afu min ghairihi ma ya'afu min nafsihi. Ni satu gambaran kalau suami isteri itu dua-dua ada sakit sopak. Boleh jadi kita fikir kalau dua ada sopak, maka tidak perlulah ada khiyar. Tak, sebab dua-dua ada sopak, suami ada sopak, isteri ada sopak, jadi tak tersabitlah khiyar. Tapi tidak, hukumnya bukan begitu. Hukumnya tetap suami ada khiyar untuk fasahkan nikah. Sebab apa? Sebab isteri sopak. Bukankah kamu juga sopak je? Aku sopak tak ada masalah, aku sopak, tapi aku tak nak bini aku sopak. Jadi suami ada hak untuk khiyar, fasahkan nikah. Okey, suami setuju,
okey sahaja kalau bini dia sopak. Cuma bini tak suka suami yang sopak. Jadi bini isteri tu sebut, aku sopak okey, badan aku. Tapi aku tak nak badan bakal suami aku sopak. Ataupun bakal badan suami aku sopak. Jadi aku dah fasah nikah sebab apa? Sebab suami aku ada sakit sopak. Jadi walaupun dua-dua tu ada penyakit yang sama, maka tidak ada masalah. Khiyar itu kekal, wujud kekal dibolehkan bagi kedua-dua pihak tersebut. Baca. Wala yasbutul khiyaru lil wali illa idza kana al-aibu mawjudan qabla al-aqdi. Kharaja bihi idza kana tari'an bi an tazawwajaha. Siapa yang tengok ni kalau line tak clear, sangkut-sangkut beritahu Kharaja bihi idza kana tari'an bi an tazawwajaha wa laysa fihi 'aibun thumma tara'a 'alayhi jununun aw judhabun aw barasun fala yathbutu lahu al-khiyar. Okey, disebut kat sini khiyar itu iaitu pilihan bagi pihak wali untuk memfasakh. Hanya wujud khiyar itu hanya sabit bagi wali kalau aib itu ada sebelum akad nikah. Kalau aib itu ada sebelum akad nikah. Contoh suami tu sopak. Sebelum daripada akad nikah berlaku, suami dah ada penyakit sopak. Cuma tak perasan. Sebab apa tidak perasan? Sebab sopak tu duduk dalam duduk di tempat yang ditutup oleh baju. Di pusat ke, di bahagian peha ke. Jadi wali tak perasan lah ada sopak. Okay, lepas akad nikah barulah wali tahu yang menantu dia tu ada sopak. Wali perempuan tahu yang menantu dia ada sopak. Ketika itu wali ada hak untuk memfasahkan nikah. Sebab apa? Sebab aib yang ada pada menantu dia itu, aib itu telah wujud sebelum daripada akad nikah. Cuma dia tak perasan. Lepas akad nikah baru dia perasan, maka dia boleh fasakh. Kharaja bihi idza kana tari'an. Berbeza kalau aib itu ketika mana sebelum akad nikah tak ada. Contoh suami isteri nak kahwin, dua-dua sihatlah, tak gila. Tak. Lepas sahaja kahwin, suami jadi gila. Selepas daripada perkahwinan. Sebelum perkahwinan tak ada. Selepas perkahwinan barulah aib itu datang. Ketika itu wali tidak ada hak untuk khiyar. Jadi wali ada hak untuk khiyar bila mana aib yang ada pada menantu itu telah wujud, telah ada pada tubuh badan suami sebelum daripada akad berlaku. Kalau aib itu ada pada suami selepas daripada akad nikah berlaku, maka wali tidak ada pilihan, tidak boleh khiyar lah, tak boleh nak fasakh. Tidak boleh nak fasakh membatalkan nikah. Yang kedua wasnani minal uyub takhtassu bil mar'ah. Dua lagi aib khusus untuk perempuan. Maknanya perempuan sahaja ada hak untuk memfasakh nikah. Kalau dia redha dengan aib itu yang ada pada suami dia, maka tidak ada masalah, pihak lain tak boleh nak kacau. Apa dua aib itu? Al-jabbu wal-unnah. Dah akan sebutlah lepas ni apa itu majbub, apa itu unnah. Majbub ni yang kita sebut pagi tadi, kemaluan dia, batang kemaluan lelaki tak ada ataupun kepala zakar tak ada. Jadi perempuan tu redha berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak ada batang kemaluan. Kemudian si wali bagi wanita tu sebut, aku tak redha. Sebab apa? Aku nak mukahwin ni dapat anak. Kalau mukahwin dengan orang yang tak ada batang kemaluan, sampai kesudah tak ada anak. Ketika itu wali tidak ada hak untuk fasakh. Sebab apa? Sebab perempuan itu dah redha untuk berkahwin dengan suami yang tidak ada alat tadi itulah. Wal unnah, ataupun suami itu ada sakit mati pucuk dia mati tu tak boleh nak tegak. Jadi isteri redha, wali tidak redha, kekal pernikahan itu sah. Wali tidak ada hak untuk memfasakh. Jadi dua aib ini
yang ada pada suami, yang ada hak untuk fasakh hanya isteri. Wali tidak ada hak. Wali boleh bagi nasihat lah, tapi nak fasakh tidak boleh. Bermakna idza radiyat bihi fala yajuzu lil wali an yafsakh. Yang ketiga, wasnani min al-uyub takhtassu biz-zawji wa hiya ar-radq wal qarn fa yathbutu lahu al-khiyar. Kedua yang terakhir, dua aib yang terakhir ialah dua aib yang khusus bagi suami. Maknanya hak fasakh itu khusus bagi suami. Apa dia? Kalau bakal isteri atau isteri itu ada sakit, ar-radqu. Radqu ini lubang kemaluannya tertutup oleh daging. Wal qarnu, lubang kemaluan tertutup oleh tulang. Jadi suami redha dapat isteri begitu. Aku redha, tak ada masalah. Kita berubat selepas ni, kita ikhtiar lepas ni. Maka tidak ada orang lain yang boleh menghalang perkahwinan tersebut. Perkahwinan tersebut sah je. Tidak ada masalah. Pihak lain tak boleh nak kacau. Wal uyubu hiya. Kita duk bincang aib-aib ni baru nak beritahu makna bagi setiap aib. Yang pertama al-junun. Aib yang 7 itu yang pertama ialah al-junun, gila. Apa dia gila? Wa huwa maradun yuzidu al-shu'ura min al-qalbi ma ibqa'il quwwati wal harakah fil a'dha'i fayathbutu bihi al-khiyaru walau kana mutaqatti'an li'annahu yukhsha minhu nahwa al-batshi. Yang pertama gila. Apa dia gila? Sakit yang menghilangkan perasaan daripada hati. Orang gila ni tak ada perasaan dalam hati dia. Ma'a ibqa'il quwwah wal harakah. Dalam masa sama, kekuatan si gila tu masih wujud pada badan dia. Begitu juga pergerakan. Maknanya masih ada pergerakan, masih ada kekuatan. Cuma hati dia tidak ada perasaan. Sebab tu kalau kita bergaduh dengan orang gila, kita kalah. Dah. Sebab dia masih ada kekuatan. Okey, fa yathbutu bil khiyar walau kana mutaqatti'an. Bila seseorang itu gila, sama ada suami atau isteri, walaupun gila itu mutaqatti'. Mutaqatti' ni sekejap-sekejap. Sekejap-sekejap. Setahun tu ada 2 minggu gila. Seminggu tak, bulan Januari, seminggu lagi bulan contoh Mac. 2 minggu. Walaupun gila dia tu terputus-putus, kal ada hak bagi pihak suami ataupun isteri untuk memfasahkan nikah tersebut. Sebab ditakuti ketika mana dia gila tu, dia gila sungguh. Dia bantai suami dia, bantai isteri dia. Tak, begitu cerita dia. Lakin istathna al-mutawalli min al-mutaqatti' al-khafif alladhi yatra' fi ba'd az-zaman. Akan tetapi imam mutawalli mengecualikan gila yang sekejap sangat. Dalam setahun tu datang 2 jam, 3 jam. Yang itu menurut imam mutawalli, dia kata gila seperti itu tidak mensabitkan khiyar. Dalam setahun tu sejam 2 jam je gila, tidak mensabitkan khiyar. Tu. Tapi yang di atas pendapat muktamad walaupun sekejap gila. Maknanya dalam setahun tu walaupun 2-3 jam gila telah mensabitkan khiyar bagi pihak, kalau suami gila bagi pihak isteri, kalau isteri gila bagi pihak suami, ada khiyar. Ada pilihan untuk memfasakh, membatalkan nikah. Yang kedua al-juzam. Wa huwa maradun yahmarru minhu al-'udhu thumma yaswaddu thumma yatanathar thumma yatafatar wa illam yastahkim bi an kana qalila fa yathbutu al-khiyar mata ma wujida minhu shay'un li anna an-nafsa tanfuru minhu. Al-juzam ni apa? Allahumma salli ala Muhammad. Bawa tengok tadi. Al-juzam ni kusta. Sakit yang menyebabkan anggota badan menjadi merah, kemudian menjadi hitam, kemudian anggota badan itu jatuh daripada tubuh badan. Na'udzubillah lah. Sekalipun ada sakit kusta itu sedikit dan juga mensabitkan khiyar. Sebab apa? Jiwa ataupun nafs, jiwa manusia ni bila ada benda tu pada pasangan dia tak suka, benci. Jadi syarak mensabitkan khiyar. Yang ketiga al-baras, sopak. Ni kalau nak lebih jelas boleh Google lah, tanya Syekh Google. Syekh Google ataupun tanya doktor lah untuk lebih terperinci. Baras ini dhahabu damawiyatil udhi walau hatta qalilan, hilangnya pendarahan anggota badan walau hatta qalilan, walaupun sedikit. Kalau tengok di Google, saya baru tengok tadi, kalau muka dia tu hitam ataupun muka macam saya ni, tak, kalau kena sakit
sopak ni, contoh atas dia kena sopak dah jadi putih. Hilang darah kot. Gitu. Jadi tak comel lah, bawah warna lain, atas warna lain. Contoh satu badan ni, bawah warna lain, atas pusat warna lain. Jadi kalau suami tengok isteri lagu tu pun tak berapa nak lalu. Begitu juga sebaliknya. Jadi syarat bagi keizinan untuk fasakh. Keizinan untuk fasakh. Tapi wallahu alam lah. Kalau dah ada anak apa semua tak. Baru datang penyakit itu. Tak. Dia nak fasakh boleh. Cuma wallahu alam lebih baik bersabarlah, bersabar dan berubat sebabnya dah ada anak. Dah ada anak. Kesiankan anak lah. Kasih sayang ibu asal ni lain dengan kasih sayang ibu tiri. Tu. Yang keempat, ar-radqu insidadu mahallil jima' bilahmin. Ni perempuan. 3 tadi, yang 1, 2, 3 tu laki dan perempuan boleh jadi terkena lah penyakit tu. Na'udzubillah. Ada na'udzubillah lah daripada penyakit-penyakit ni. Yang keempat, ar-radqu insidadu mahallil jima' bilahmin. Tertutupnya tempat jima' iaitu kemaluan isteri dengan daging. Daging terlebih ada pada kemaluan isteri sampai kemaluan suami tak boleh nak masuk. Tu. Wala tujbarul mar'atu ala syaqqil mawdi'i fa in syaqqathu aw syaqqahu ghayruha wa amkana al-wat'a fala khiyara li zawalil man' min al-jima'. Okey. Jika perempuan tu, isteri tu ada penyakit tu, ataupun ada aib itu, kemaluan dia tertutup dengan apa dia? Ya. Kejap. Kalau kemaluannya tertutup dengan daging, maka tak boleh kita paksa dia untuk kerat bahagian daging itu sampai menjadikan daging tu hilang dan ada ruang untuk kemaluan suami masuk. Tak boleh paksa. Okay, tapi kalau dia kerat sendiri tak ada masalah. Dia buat pembedahan untuk buang bahagian daging yang menghalang daripada kemaluan suami dia masuk, tidak ada masalah. Ataupun orang lain yang tolong keratkan, sama ada paksaan ataupun tidak secara paksa, yang penting hilanglah benda tu, maka tidak ada masalah. Mana tadi? Aduh, adat ni mana ni? Tak ada kacau ni. Mana ni? Dah. Masuk bilik. Aduh ya Allah. Mana tadi? Kalau bahagian daging yang menutup kemaluan isteri itu, isteri sendiri yang buat pembedahan ataupun orang lain bedah tanpa keinginan daripada dia. Dan bila daging itu terhilang, suami boleh bersetubuh lah. Ketika itu suami dah tak boleh nak khiyar. Sebab apa? Sebab penghalang yang menyebabkan tak boleh bersetubuh tu dah hilang. Aib tu dah hilang, maka tak ada khiyar dah. Tak boleh nak fasakh nikah. Okay, yang kelima, al-qarnu. Al-qarnu insidadu mahallil jima' bi'azmin. Tertutupnya kemaluan isteri dengan tulang. Tu. Itu sakit lah. Wa yathbutu dhalika bil bayyinah aw bi'iqrariha. Macam mana nak tersabitnya perempuan itu ada sakit ar-radqu ataupun al-qarnu? Dengan saksi, dengan bukti. Boleh jadi bukti hari ini termasuklah bukti daripada doktor. Tu surat daripada doktor, itu buktilah. Ataupun bi'iqrariha. Bi'iqrariha ni apa? Bi'iqrariha, perempuan itu sendiri ikrar. Perempuan itu sendiri mengaku yang dia ada sakit tu. Fa idza ankarat fayatu bi arba'atin minan nisa' yanzurna lid-darurah. Kalaulah perempuan itu mengingkari, boleh jadi ada orang kata dia tu ada sakit. Sakit apa? Ar-radqu atau al-qarnu. Tapi dia ingkar, dia kata aku tak ada sakit tu. Jadi suami aku tak ada hak untuk mengkhiyar aku. Gambaran macam mana semula suami nak khiyar atas alasan apa? Atas alasan isterinya ada sakit ar-radqu. Maknanya malam pertama tu tak lepas nak masuk, tak lepas nak pergi, tak lepas nak bersetubuh. Sebab apa? Sebab isteri ada sakit ar-radqu. Maka dibawa jumpa hakim. Depan hakim perempuan tu kata tak ada, aku tak ada sakit tu, suami aku tipu.
Ketika itu dia datang ke 4 orang perempuan yang siqah untuk tengok kemaluan perempuan, untuk perempuan yang tidak mengaku dia itu ada sakit. Boleh. Jadi ketika itu tidak ada masalah 4 orang wanita tengok kemaluan seorang wanita tu. Lid darurah, kerana darurat. Okey. Yang keenam, penyakit yang keenam, aib yang keenam, al-majbu. Al-majbu. Al-majbu ay maqtu'un zakar. Terputusnya zakar awil hasyafah, ataupun terputusnya kepala zakar. Jadi sama ada zakar tu tak ada langsung ataupun kepala zakar yang tidak ada. Sekalipun yang memotong kepala zakar tu ataupun zakar itu ialah isteri. Isteri marah ke suami, dia pergi potong kemaluan suami. Tak. Sekalipun begitu, isteri ada hak untuk fasakh nikah. Tu. Ini macam lah sikit. Itu dalam fiqh lah. Sudut qanun tu wallahu alam. Kita sentiasa bezakan antara qanun dan juga fiqh. Sebab qanun lebih luas. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa adik? Internet tak kuat lah tu. Internet tak ada internet lah. Dah tak ada internet. Tunggu kejap. Nanti habis-habis nanti bagi. Kejap je. Okey. Fa yasbutu laha al-khiyar sawa'un kana qabla ad-dukhul aw ba'dahu li'anna aysat minhu. Maka bila mana suami ada sakit itu, kemaluan terputus atau kepala zakar terputus, maka boleh isteri untuk memfasahkan nikah. Sama ada al-jabbu itu, al-majbub itu, tak. Sebelum daripada dukhul ataupun selepas daripada dukhul, sebelum daripada setubuh ataupun selepas daripada setubuh, tidak ada masalah. Maknanya sebelum setubuh dah terpotong kemaluan suami, boleh fasakh. Isteri boleh fasakh. Ataupun selepas daripada setubuh, tak. Terputus kemaluan suami, isteri juga boleh fasakh. Okay, jadi bila kita sebut al-majbubu kharaja bil jabbi al-khisa' fala khiyara bihi an al-asah liqudrati al-khasi' ala al-jima' bil yuqal innahu aqdaru alayhi li'annahu la yunzilu fala ya'tarihi futurun. Jadi bila kita sebut majbub, sahaja yang menyebabkan isteri boleh khiyar, terkeluar daripada al-khisa'. Khisa' ni apa? Khisa' ni dia punya telur. Baydatain tu tak ada telur, kemaluan telur, suami tak ada. Ketika itu isteri tak boleh khiyar. Tidak boleh khiyar, itu pendapat yang lebih asah. Sebab apa? Orang yang tidak ada telur ni kekal boleh menyetubuhi dia punya isteri. Malah dikatakan orang yang tidak ada telur ni lebih power. Lebih power sebab apa? Sebab dia tak keluar air mani. Bila tak keluar air mani, tak pernah futur, kemaluan dia syagal 24 sa'ah insya-Allah. Faham tak? 24 jam syagal macam apa? Macam apa nama tu? 7E, 24 jam. Boleh? Tu. Jadi tak boleh nak fasakh lah. Idza kana maqsiyan fala yathbutu al-khiyar li anna al-alah mawjudah. Okey. Nombor 7, ayat yang ke-7, al-ainin. Al-ainin. Huwa alladhi la yantashiru dhakaruhu fayajizu an al-jima' fil qubul. Al-ainin ila suami yang kemaluan dia tidak yantashir. Yantashir ni jangan ingat tersebar. Nak gimana tersebar kemaluan. Yantashir ni tak boleh nak naik lah. Bahasa yang lebih tepat tak boleh nak tegang. Ma'lish. Fayajizu an al-jima' fil qubul. Maka bila tak boleh nak tegang, tak boleh nak bersetubuh lah. Tak boleh nak menyetubuhi isteri dia, ikut bahagian depan isteri dia. يثبت الخيار في العنة إذا كانت قبل الوطء وأما إذا كان بعد الوطء فلا خيار بعد الوطء ولو مرة واحدة. Ada khiyar kalau ada sakit innah ini ialah sebelum daripada watak, sebelum daripada suami setubuh isteri. Isteri itu tahu suami dia itu ada unnah, ada sakit apa? Ada sakit mati pucuk. Ketika itu boleh khiyar. Tapi kalau dah selepas bersetubuh, walaupun persetubuhan tu sekali, lepas bersetubuh sekali itu suami dia tak boleh nak setubuh dah, kemaluan tak boleh nak naik dah. Ketika itu isteri tidak ada hak untuk khiyar, untuk mufasakh ni nikah.
Sebab apa? Lianna wasalat ila matlubiha wa arafat bidzalika qudratahu an al-jima' ma'a tawaqqu'i husul asy-syifa' bi zawal al-'innah wa 'aud ad-da'iyah lil istimta'. Tak boleh nak khiyar bila mana dah berlaku persetubuhan, tak, sebab isteri dah capai dia punya kemahuan dia, iaitu bersetubuh dengan suami. Dan bila berlaku bersetubuh, isteri tu dah tahu dah lah kemampuan suami untuk menyetubuhi dia, untuk bersetubuh. Dalam masa yang sama, sakit itu boleh dibaiki, bukan boleh dibaiki, boleh dirawat. Boleh dirawat. Okey. Boleh Jadi al-'ainin, sakit ni menyabitkan khiyar bagi pihak isteri kalau sebelum daripada bersetubuh. Kalau selepas bersetubuh tidak boleh khiyar. Walaupun persetubuhan tu sekali, lepas tu dok syaitan suami tu. Tak, kekal kita sebut tidak boleh khiyar. Thubutul 'innah la tathbutu illa bi iqrarih. Macam mana 'innah itu nak tersabit? La tathbutu illa bi iqrarih. Innah tidak tersabit, mati pucuk tidak tersabit kecuali dengan iqrar suami. Suami itu sebut, aku memang ada sakit apa? Sakit innah, mati pucuk. Aku berikrar, aku ni ada sakit innah. Ketika itu barulah tersabitnya innah. Au biyaminiha al-mardudah idza ankara wa aba an yahlifa fayaruddu al-hakimu al-yamina ilaiha. Fa idza halafat thabatat al-'unnah fayumhiluhu al-hakimu sanatan hatta yamdiya 'alaihi fusulus sanati al-arba'ati wa ya'muruha an tajlisa 'indah. Fa idza marrat sanatun wa lam yata'aha fayu'rafu al-ana an hadha mustahkimun fayurfa'u al-amru ila al-hakim faya'dhana laha fil fasakhi. Okey, jadi untuk tersabitnya innah dua cara. Pertama dengan cara suami ikrar, suami mengaku yang dia ada sakit tu. Sabar kakak. Boleh? Kejap Yang kedua biyaminihal mardudah. Yang kedua dengan sumpah yang mardudah. Sumpah yang mardudah yang kembali semula kepada isteri. Cerita dia lagu mana? Gambaran dia lagu mana? Gambaran dia begini. Isteri mendakwa suami dia sakit mati pucuk. Mana pertama tak boleh nak pergi. Tak. Jadi kes tu dibawa kepada hakim. Bila duduk depan hakim, hakim pun minta lah suami mengaku betul tak ada sakit ni. Suami kata tak ada. Aku tak ada sakit ni. Tak. Lepas tu suami minta hakim minta suami bersumpah, kalau kamu tak ada sakit ni, aku nak minta kamu bersumpah yang kamu ni memang betul-betul tak ada sakit ni. Maknanya kamu kena sebut wallahi aku memang tak ada sakit ni. Suami kata tak nak, aku tak nak bersumpah sebab jenis sumpah aku ni jenis orang baik. Aku duduk dalam keluarga baik, tak ada nak sumpah-sumpah benda-benda leceh lagu ni. Itu kata suami lah. Jadi aku tak nak bersumpah. Bila tak nak bersumpah, sumpah itu akan kembali kepada perempuan tadi, pada isteri. Ketika itu hakim akan suruh isteri bersumpah. Dalam sumpah kamu tu sebut yang suami kamu ni ada sakit ni. Maka isteri pun kata wallahi memang suami aku ada sakit apa? Sakit unnah. Ketika itu tersabitlah sakit unnah ataupun aib innah ini bagi pihak suami. Bagi pihak suami sekejap innah sekejap unnah. Boleh baca dulu. Fayumhiluhul hakim. Bila dah tersabit penyakit itu pada pihak suami, tak, maka hakim kena tangguhkan setahun. Okey, kalau lagu tu tak apalah. Sekarang ni kamu dah tersabit penyakit ni, kamu balik dulu. Tak, duduk kat rumah setahun. Isteri kamu duduk dengan kamu. Supaya apa? Supaya berlalu 4 musim. 4 musim. Sebab boleh jadi Pak Long tu, kemaluan tu, musim ni tak naik. Musim naik. Tu, dia ada musim-musim dia naik. Tak, jadi diberi peluang selama setahun, selama 4 musim. Fa idza marat sanatun. Kalau berlalu setahun dalam keadaan suami tak mensetubuhi juga isteri. Tak. Ketika itu diketahuilah memang sakit unnah yang ada pada pihak suami itu mustahkim ni memang kuat sungguh. Bukan baru nak start sakit, tak, memang betul-betul mustahkim, memang tak boleh nak pergi dah. Memang sakit, mati pucuk, mati sungguh. Pucuk tu mati sungguh. Layu dah. Tak baju pun tak boleh nak pergi dah. Ketika itu dia angkatkan balik perkara tu, dibawa balik perkara tu jumpa hakim, kemudian hakim akan mengizinkan isteri untuk memfasahkan nikah. Bawah tu masalah disebut kat bawah tu.
Fa idza da'a al-wat'a wa hiya sayyibun aw bikrun ghawra'u wa lam tusaddiqhu suddiqa huwa bi yaminihi annahu wati'a wa la yutalabu bi wat'in min jadid. Kalau suami mendakwa telah mensetubuhi, ni gaduh lah ni. Laki bini gaduh, bini kata suami aku ni dak sakit apa? Sakit mati bocok. Tak, dia tak boleh nak setubuhi aku. Jumpa hakim, tak, suami duduk depan hakim, suami kata tak, aku dah setubuh dah kawan ni. Suami kata lagu tu. Suami mendakwa dia tu dah mensetubuhi isteri dia. Sedangkan ketika itu isteri itu dah janda. Ataupun isteri itu dara, cuma dara yang duduk terlalu dalam. Dara itu ialah serpihan, bukan serpihan. Lapisan, satu lapisan yang kalau ditembusi hilanglah dara perempuan tu. Jadi ada wanita yang dia punya apa tu panggil? Kita sebut apa tadi? Lapisan tu duduk terlalu dalam. Terlalu dalam rahim tu lah. Jadi kalau kemaluan suami masuk sekalipun, kemaluan suami tu tak menyentuh dia punya dara tu. Jadi bersetubuhlah lagu mana pun tidak akan pecah dara tu. Tak. Jadi suami yang mendakwa telah mensetubuhi, sedangkan isteri itu janda ataupun dara yang bersifat dengan sifat telah kita sebutkan. Walam tusaddiqhu. Perempuan tu kata tak. Suami aku tak mensetubuhi aku lagi. Selaput darah aja lah. So isteri itu tidak tidak membenarkan perkataan suami tu. Dia kata suami aku tak setubuhi aku lagi. Suami aku sekarang ni sembang, nipu. Siapa yang menang, isteri ke suami? Dalam hukum fiqh Syafi'i, suddiqahu wa bi yamini. Suami menang tapi dengan sumpah, wallahi aku dah setubuhi isteri aku. Wala yutalabu bi wat'in min jadid, dan hakim tidak boleh minta, hakim tidak perlu minta atau tak boleh minta suami untuk bersetubuhi isteri buat kali ke seterusnya. Maknanya apa? Maknanya dengan dakwaan dia telah mensetubuhi itu dah memadai dah untuk tidak tersabitnya khiyar bagi pihak isteri. Oi. Kita berhenti lah dulu tak? Sekejap lepas tu kita live semula lepas ni. InsyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.